Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubigo. Anda bersama saya Ekram. Untuk perkongsian menarik ataupun seram kita pada hari ini, saya akan berkongsi 4 kisah orang yang tinggal dengan orang mati. Nama-nama di dalam senarai ini bukan nama sebenar untuk mengelakkan daripada mengaibkan sesiapa. Namun begitu, kisah-kisah mereka ni tetap menarik untuk dikongsikan. Tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan perkongsian pada hari ini 4 kisah orang yang tinggal dengan orang mati. 4. Ayah di kerusi. Ini berlaku pada tahun 2014 dahulu di Stafford, England, bila seorang lelaki yang dikenali sebagai Timmy Brown, bukan nama sebenar, tidak boleh menerima kenyataan yang ayahnya yang berumur 94 tahun sudah meninggal dunia. Untuk 10 tahun selepas kematian ibunya, Timmy menjaga ayah dia di rumah. Dua beranak ini tidak menerima banyak pengunjung yang keluar dan masuk dari rumah mereka. Apa yang terjadi di dalam rumah tiada siapa yang tahu kecuali mereka berdua. Sehinggalah pada satu malam, berlaku satu kebakaran di dalam bilik ayah Timmy. Walaupun kebakaran itu dapat dipadamkan, tapi ayah Timmy merebah ke lantai dan tidak sedarkan diri. Timmy kemudian mengangkat tubuh badan ayahnya dan meletakkan dia di kerusi di ruang tamu dan menyangka yang dia akan bangun keesokan paginya. Namun begitu, dia salah sama sekali bila ayah Timmy meninggal dunia keesokan paginya. Bila dapat tahu ayah dia sudah meninggal, Timmy tidak menghubungi pihak polis, tapi dia teruskan kehidupan dia macam biasa di sisi mayat ayahnya yang semakin mereput. Sehinggalah jiran mereka berkunjung ke rumah pada 18 Oktober tahun yang sama. Bila menjenguk ke ruang tamu, dia terkejut melihat mayat ayah Timmy di atas kerusi. Tubuh badannya sudah mereput. Tengkorak kepala dia jelas kelihatan, manakala Timothy pula sedang duduk di sebelah mayat ayah dia tadi. Jiran dia tadi segera melaporkan kejadian ni kepada pihak polis. Mereka tiba di sana dan Timmy pun disiasat. Hasil otopsi mendapati yang ayah Timmy telah meninggal dunia 4 bulan sebelum itu. Bukan itu sahaja, mereka juga mendapati yang tulang rusuk ayah Timmy patah. Ini meletakkan Timmy sebagai suspek dan kes ada potensi untuk ditukarkan menjadi kes bunuh. Timmy kemudian memberikan penjelasannya. Katanya dia tidak menghubungi pihak polis sebab dia tidak tahu apa yang patut dia buat selepas ayah dia meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Dia tidak mahu dan takut untuk dituduh sebagai pembunuh. Untuk tulang rusuk ayahnya yang patah tu katanya adalah akibat daripada terjatuh dari atas katil ketika kebakaran terjadi di bilik dia. Kenyataan dari tim ini meyakinkan pihak berkuasa untuk meletakkan kes tersebut sebagai kes kemalangan sebab apa yang diceritakan oleh Timmy dapat disahkan melalui bukti-bukti kebakaran dan bekas-bekas yang lain di dalam rumah yang mereka temui. Lagipun, menurut pihak berkuasa, Timmy tiada motif untuk membunuh ayahnya sendiri. Menurut mereka lagi, apa yang salah di sini ialah cara Timmy menangani situasi tersebut dengan tidak memaklumkan kepada pihak berkuasa tentang kematian ayahnya secepat yang mungkin. 3. 20 tahun meninggal. Wanita dari Brooklyn ni menyangka yang anaknya telah keluar dari rumah 20 tahun yang lalu, tapi tidak. Bila anak dia sebenarnya sudah meninggal di dalam rumah sejak 20 tahun yang lalu. Wanita ni dikenali sebagai Ross, bukan nama sebenar. Ini adalah seorang wanita buta. Bukan itu sahaja, dia juga adalah seorang hoarder. Hoarder ni kepada mereka yang tidak tahu adalah seseorang yang gemar untuk mengumpul barang di dalam rumah. Tidak kiralah berguna ataupun tidak barang tu, mereka akan bawa balik dan mereka akan simpan di dalam rumah. Membuatkan seluruh rumah dipenuhi dengan barang yang bertimbun. Sekitar bulan September 2016, dia dimasukkan ke dalam hospital dan terpaksa ditahan di sana. Disebabkan dia terpaksa ditahan untuk jangka masa yang panjang, ahli keluarga Ross kembali ke rumah Ross untuk mengambil barang-barangnya. Ketika mereka sampai ke rumah Ross, mereka terpaksa menempuh barangan-barangan yang bertimbun untuk mencari pakaian dan peralatan Ross yang lain untuk dibawa semula ke hospital. Tidak sehingga mereka dikejutkan dengan penemuan mayat tulang manusia yang bersarungkan t-shirt, seluar jeans dan juga stokin di tingkat kedua rumah. Mereka melaporkan kejadian itu kepada pihak polis dan siasatan pun dilakukan untuk mengenal pasti tulang itu milik siapa. Ross bila ditanya, dia sendiri tidak tahu itu siapa. Menjadi seorang yang buta, dia tidak boleh melihat kalau ada mayat di sekeliling dia. Kena lagi keadaan rumah Ross yang dipenuhi dengan barang dan juga makanan yang buruk. Dia tidak dapat membezakan bau mayat dengan bau yang lain sebab bau mayat pun hampir sama dengan bau benda reput yang lain di dalam rumah Ross.
Menurut ahli keluarga Ross, dia mempunyai 2 orang anak. Seorang telah meninggal semasa berumur 49 tahun pada tahun 2004 dahulu dan seorang lagi katanya dia tidak pernah jumpa sejak 20 tahun yang lalu. Dia menyangka yang anak dia tu telah keluar dari rumah. Tapi dia salah sama sekali bila sebenarnya selama ni dia tinggal dengan mayat anaknya sendiri. Anak dia meninggal di dalam rumah pun dia tidak perasan. 2. Tinggal dengan mayat untuk dapat duit pension. Ini pula adalah kisah seorang lelaki di Aichi, Jepun. Bila semata-mata untuk terus menerima duit pension ayah dia menyembunyikan kematian ayah dia selama 3 tahun berturut-turut. Katsuri bukan nama sebenar. Ialah seorang lelaki yang berumur 51 tahun. Kejadian ni bukan berlaku sekali tetapi pernah juga berlaku beberapa kali melibatkan orang yang berbeza di Jepun. Namun begitu berbalik kepada kisah Katsuri tadi, Katsuri tahu yang ayahnya yang berumur 82 tahun ini akan menerima pension pada setiap bulan. Itu yang akan membantu menyara kehidupan seharian mereka. Selain itu dia juga bekerja sendiri. Tapi bila ayah dia meninggal, duit pension yang diterima juga tidak akan diberikan lagi. Bila ayah dia meninggal di rumah, dia kemudian menyembunyikan mayat ayah dia dan tidak memaklumkan kepada pihak berkuasa untuk mendapatkan duit pension ayah dia pada setiap bulan. Tidak sehingga Jabatan Kebajikan Jepun menghubungi ayah Katsuri. Mereka mahu datang dan melihat keadaan dia di rumah. Tapi Katsuri enggan dan berdolak dali. Mereka kemudian menghubungi pihak polis dan akhirnya semua terbongkar. Tulang rangka ayah Katsuri ditemui dan dia disabitkan kesalahan disebabkan menyembunyikan kematian. Ini bukan kali pertama kejadian seperti ini berlaku. Di satu kejadian yang lain lagi, seorang wanita berumur 81 tahun menyembunyikan kematian ayahnya yang berumur 111 tahun. Dalam tempoh itu, wanita ni telah memungut 9 juta yen duit pension ayah dia. Masalah-masalah macam ni bukan sahaja berlaku di Jepun, tetapi juga berlaku di seluruh dunia. Contohnya, kisah yang berlaku di England, di mana seorang lelaki menyembunyikan kematian ayah dia dari pihak berkuasa dan juga dari ahli keluarga dia sendiri. Sementara dia menikmati duit pension yang diberikan kepada ayah dia. Lelaki ini telah ditangkap dan disabitkan kesalahan. 30 tahun tinggal dengan adik-beradik yang telah mati. Kalau tadi kita tengok kisah orang yang tinggal dengan orang mati selama 20 tahun, ibu yang buta, seorang hoarder yang tinggal dengan anak dia yang telah meninggal selama 20 tahun. Macam mana pula kalau tinggal dengan 3 orang mati selama 30 tahun? Ini adalah kisah seorang wanita yang dikenali sebagai Maria, bukan nama sebenar, yang berumur 94 tahun. Sekali pandang, nampak seperti seorang wanita yang normal, ramah dengan jiran, gemar untuk bergaul. Tapi, di sebalik semua tu, ada satu rahsia yang disembunyikan dari orang ramai. Bukan sahaja dia tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumah dia, di dalam rumah Maria ada 3 orang adik-beradiknya yang telah meninggal dunia, di mana mayat mereka telah mereput di sana. Satu meninggal semasa berumur 60 tahun pada tahun 1970, yang kedua meninggal semasa berumur 83 tahun pada tahun 2003 dan yang ketiga meninggal semasa berumur 98 tahun pada tahun 2008 dan meninggalkan Maria berseorangan. Itulah sebab dia tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumah dia. Dan lebih pelik bila ditanya tentang adik-beradik dia, katanya mereka di atas, mereka tidak sehat ataupun ada yang telah berpindah. Namun begitu, bila ini semua terbongkar dan siasatan pun dilakukan, pihak berkuasa mengesahkan yang kesemua mereka ni meninggal secara semula jadi. Tiada pembunuhan yang berlaku ataupun dilakukan oleh Maria. Maria kemudian dibawa ke pusat penjagaan orang tua dan sejak dari hari itu dia tinggal di sana. Tiada siapa yang tahu kenapa Maria menyembunyikan kematian adik-beradiknya. Adakah ini satu tradisi di kalangan mereka untuk terus bersama selama-lamanya? Ataupun Maria tidak mahu dipersalahkan di atas kematian adik-beradiknya yang lain? Apa yang pasti, Maria terpaksa menghadapi situasi berseorangan selepas adik-beradik dia meninggal satu persatu. Ini adalah satu benda yang agak menyedihkan. Apa yang sudah wanita ini lalui? Dari tahun ke tahun, kenapa kematian pertama pada tahun 1970 dibiarkan oleh mereka adik-beradik? Begitu juga dengan kematian-kematian yang seterusnya. Itulah kisah Maria yang tinggal 30 tahun dengan 3 orang mayat adik-beradik dia.
Terima kasih kerana menonton. Itu adalah kisah perkongsian kita pada hari ini. Sebuah kisah yang menarik dan agak menyeramkan, tapi saya sembunyikan nama orang yang terlibat di dalam kisah ini untuk mengelakkan daripada mengaibkan sesiapa. Macam yang saya cakap tadi, editor kita pun tengah tidur di belakang kamera. Jadi kita habiskan, kita wrap up video pada kali ini. Di antara semua kisah-kisah di dalam senarai ini, mana satu yang anda rasa paling menarik atau menyeramkan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod perkongsian kisah yang menarik seperti ini di episod akan datang. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari. T-shirt Kupi-Kupi Go, desain terbaru. Kali ini kembali dengan lengan panjang. Sesuai untuk mereka yang gemar untuk memakai baju lengan panjang. Kepada mereka yang mahu mendapatkan baju yang saya pakai ini ataupun mahu menyokong Kupi-Kupi Go, bolehlah dapatkan baju ini di nombor tertera. Nombor ni ada WhatsApp, jadi kamu boleh WhatsApp saja nombor ni untuk membuat tempahan.